Okey, adik-adik, pengurusan masa pula maksudnya ialah satu kemampuan untuk merancang dan mengawal penggunaan masa yang efektif dalam kehidupan seharian kita. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita. Okey, akak bagi satu contoh situasi. Contohnya khusus untuk budak lelaki. Okey, contoh dia ialah adik-adik bayangkan adik-adik nak keluar bola, tapi esok tu adik-adik kena hantar kerja sekolah. Jadi adik-adik kena siapkan kerja sekolah dulu. Adik-adik kena buat pilihan antara dua ni. Yang mana perlu adik-adik uruskan. Itulah salah satu contoh pengurusan masa. Adik-adik tahu tak, pengurusan masa ni kan merupakan satu kemahiran yang penting untuk kita. Kenapa penting? Adik-adik pernah tak dengar pepatah yang mengatakan masa tu emas. Jadi kalau adik-adik tak urus masa tu betul, dia macam adik-adik buang emas tu dalam sampah. Lepas tu majlis bandaraya dah angkut kutip dah sampah-sampah tu, hilang dah emas tu, tak boleh dah cari balik. Adik-adik nak cari balik boleh ke? Pasti ke jumpa balik emas tu dalam guna sampah? Macam tu lah masa. Sekali kita sia-siakan dan tak boleh kembali dah masa tu. Sebab tu lah kalau adik-adik tak ada kemahiran pengurusan masa, masa adik-adik boleh disia-siakan dengan perkara yang tak penting. Lepas tu hidup adik-adik pun jadi celaru. Buat pun tak betul, buat pun tak betul. Tapi sebelum tahu cara pengurusan masa yang betul, adik-adik kena tahu dulu apa punca masalah kepada pengurusan masa yang tak efektif. Jadi Kak Pika akan jelaskan perkara ni dengan lebih terperinci. Kak Naki akan jemput Kak Pika yang cantik manis naik ke pentas. Hai semua. Nama saya Kakak Pika. Okey, so pertama sekali Kakak akan tunjukkan data berapa ramai orang yang ada masalah dengan pengurusan masa ni. Okey, kalau kita tengok data daripada kalangan adik-adik semua ni, seramai 36% adik-adik yang luangkan masa dengan telefon pintar, smartphone korang tu kan. Antara contoh aplikasi yang korang selalu tengok apa? Contohnya mesti TikTok ataupun Instagram ataupun YouTube kan. Okey, adik-adik nak tengok telefon ni sebenarnya tak apa. Cumanya kita kena tahu limit untuk setiap perkara yang kita buat untuk elakkan berlakunya apa? Pembaziran masa. Seterusnya dengan berlakunya masalah macam ni, dia akan membuatkan kita serabut dengan diri sebab kita tak ada pengurusan masa yang baik. Betul tak? Sebab dengan bila kita selalu leka main telefon ni adik-adik, banyak benda yang sepatutnya boleh selesai dalam satu masa ataupun masa yang singkat, dia akan jadi berpanjangan, dia akan jadi berhari-hari. Sebab apa? Sebab banyak benda yang perlu disiapkan dalam satu masa yang sama. Adik-adik, contoh paling mudah kan yang kakak boleh bagi, adik-adik ada kerja sekolah tapi adik selalu tangguh. So bila selalu tangguh, adik-adik akan kekurangan masa. Sebab apa? Adik-adik dah sepatutnya boleh siapkan kerja sekolah tu awal, tapi adik-adik siapkan lambat. So dia akan jadi masalah dalam pengurusan masa kita. Okey, kalau kita tengok pula data yang lain, sebanyak 54% pelajar yang tak ada jadual pengurusan masa. Adik-adik penting tahu ada jadual pengurusan masa ni. Kenapa? Sebab dari jadual pengurusan masa ni lah kita tak ada, dia membuatkan ada masalah untuk kita uruskan diri kita sendiri. Okey, ada banyak sebenarnya punca berlakunya masalah pengurusan masa ni. Okey, untuk elakkan benda ni berlaku, kita kena tahu apa punca dia, apa punca berlakunya masalah pengurusan masa ni. Okey, so kalau dia nak tahu, kakak nak bagi contoh dulu. Okey, contoh pengalaman dari kakak sendiri. Dulu kakak pun ada masalah untuk uruskan masa tu adik-adik. Sebab apa? Sebab kakak tak ada sendiri jadual untuk uruskan dalam sehari tu apa yang kakak nak buat. Kakak nak uruskan diri, kakak nak selesaikan kerja yang mana satu dulu. Jadi selepas kakak tahu apa yang perlu buat, susun balik jadual kakak dah dapat uruskan masa dengan baik. Jadi setiap aktiviti yang kakak nak uruskan tu jadi lebih teratur. Itu penting jadual pengurusan masa adik-adik. Adik-adik semua kena ada. Setiap seorang mesti ada jadual pengurusan masa. Kena ingat tau, masa itu apa? Masa itu emas. Jadi penting je kita hargai setiap masa. Okey adik-adik? Okey, adik-adik, yang pertama sekali kan, kenapa berlakunya masalah pengurusan masa ni? Sebabnya adik-adik kurang kemahiran dalam perancangan pengurusan masa. Maksudnya dekat sini, bila adik-adik tak ada kemahiran perancangan aktiviti yang baik, adik-adik semua mungkin akan rasa susah untuk menguruskan masa dengan efisien, iaitu teratur lah. Okey, dalam masa yang sama, adik-adik mesti akan membuang masa sebab adik-adik buat aktiviti yang tak berfaedah ataupun adik-adik membuat perkara yang membuang masa lah, yang tak sepatutnya adik selesaikan dahulu tapi adik-adik lengahkan masa. Macam tu. Okey, seterusnya untuk kesan dan cara pula. Okey, kakak nak serahkanlah kepada kakak Aisyah untuk terangkan pula apa kesan dia bila ada masalah pengurusan masa ni. Okey, silakan kakak Aisyah, sila berikan tepukanlah kepada kakak Aisyah kita hari ni. Okey adik-adik. Hai adik-adik.
adik-adik semua, saya Kak Aisyah. Jadi, akan nak beritahu adik-adik apa kesannya kalau adik-adik gagal uruskan masa dengan baik. Pertama sekali, pernah tak adik-adik tak siapkan kerja sekolah ataupun cikgu-cikgu adik marah dalam kelas sebab ada kawan-kawan adik yang tak siapkan kerja sekolah? Mesti pernah kan? Itulah salah satu akibat kalau adik-adik tak uruskan masa dengan baik. Bila adik-adik tak dapat menguruskan masa dengan baik, nanti akan timbul kesan-kesannya yang boleh mengganggu jadual atau rutin harian adik-adik. Okey, kesan dia yang tadi akak bagi tahu tu ialah adik-adik tak dapat siapkan tugasan atau kerja sekolah adik-adik. Bila adik-adik tak siapkan tugasan tu, nanti cikgu marah kan? Kalau cikgu marah, kita akan rasa apa? Stres, betul tak? Kadang-kadang ada juga cikgu-cikgu yang akan denda adik-adik yang tak siapkan kerja sekolah. Contohnya, cikgu tu akan tambah lagi kerja sekolah adik-adik. Okey, perkara-perkara macam tu akan menyebabkan adik-adik jadi stres dan tertekan nanti. Lepas tu, nanti dalam kelas adik-adik tak dapat nak fokus untuk belajar. Itu contoh untuk kesan kalau adik-adik tak uruskan masa dengan baik untuk buat kerja sekolah. Jom kita tengok pula kalau adik-adik tak uruskan masa dengan baik di rumah. Contoh macam yang Kak Pika cakap tadi kan, adik-adik leka main telefon, kemudian banyak kerja adik yang tak siap ataupun tertangguh. Bukan setakat kerja sekolah je, kerja rumah pun sama. Contohnya, adik-adik kemaskan rumah, sidai baju, tolong mak memasak dan macam-macam kerja rumah yang lain. Secara mudahnya, adik-adik jadi tak produktif dan membazirkan masa untuk perkara-perkara yang tidak memberikan faedah. Perkara-perkara macam inilah akan memberi kesan kepada masa depan adik-adik semua. Jadi, adik-adik kena mula berubah mulai dari hari ini. Agak-agak kan, macam mana adik-adik nak berubah? Macam mana adik-adik nak uruskan masa adik-adik? Mesti semua nak tahu kan? Okey, mari sini akak beritahu cara untuk adik-adik uruskan masa adik berdasarkan pengalaman akak sendiri sebagai seorang pelajar. Pertama, adik-adik kena senaraikan apa-apa yang adik nak buat dalam satu hari tersebut. Sebagai contoh, okey, hujung minggu adik-adik bangun daripada tidur. Kemudian apa perkara pertama yang adik akan buat? Mandi, sarapan. Okey, itu semua ikut rutin hari adik-adik. Kemudian adik-adik kena atur pula ikut kepentingan aktiviti tu. Jangan pula adik-adik letak benda yang kurang produktif. Contohnya, guna telefon bimbit, main game ke. Ingat tu. Kemudian, adik-adik cuba agihkan masa dalam sehari untuk adik-adik buat semua aktiviti yang adik-adik dah senaraikan. Contohnya, adik-adik buat jadual. Lepas tu adik-adik tampal dalam bilik adik-adik ataupun adik-adik letak kat tempat yang adik-adik boleh lihat. Kalau macam tu adik-adik senang lah nak tengok jadual tu. Okey, adik-adik boleh buat, lepas adik buat satu aktiviti ni, adik-adik boleh buat aktiviti yang lain. Okey, yang terakhir pula apa dia? Cuba teka. Okey, yang terakhir ialah disiplin. Adik-adik kena ada sifat disiplin ni supaya adik-adik boleh nampak faedah bila adik uruskan masa dengan baik. Adik-adik semua nak tahu tak apa kelebihannya kalau adik-adik pandai uruskan masa dengan baik? Mesti nak kan? Okey, lepas ni Abang Bashir kita akan terangkan dan ceritakan dengan kelebihan jika adik-adik menguruskan masa dengan baik. Silakan Abang Bashir sebagai penutup kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Kak Aisyah kita. Jadi adik-adik bersama saya pula, Abang Bashir. Cuba adik-adik teka apa yang Abang Bashir akan ceritakan selepas ini. Ada yang nak tangan ke? Kalau macam tahu-tahu ke? Okey, tak ada. Okey, tak ada. Abang Bashir akan ceritakan kelebihan kalau adik-adik pandai mengurus masa. Mesti nak tahu kan? Okey, jom Abang Bashir ceritakan apa kelebihan kalau kita pandai menguruskan masa dengan baik. Okey, pertama sekali apabila kita dapat menguruskan masa dengan baik, kita dapat meningkatkan apa adik-adik? Meningkatkan kecekapan dalam pembelajaran. Contohnya, adik-adik yang dapat menguruskan masa dengan baik, dapat mengagihkan masa adik-adik secara apa? Secara berkesan dalam pelbagai tugas pembelajaran. Okey, ini membantu adik-adik untuk menyusun jadual yang boleh meningkatkan kecekapan dalam pembelajaran. Okey, dalam pembelajaran. Okey, yang kedua pula ialah adik dapat mengurangkan tekanan, yang mana selalu tertekan kan, belajar lepas tu tertekan. Bolehlah mengamalkan cara kelebihan mengurus masa dengan baik ni. Okey, mengurangkan tekanan tadi kan. Okey, contohnya pengurusan masa yang baik membantu mengurangkan tekanan dengan merancang aktiviti harian dan jadual kerja adik-adik. Adik-adik dapat mengelakkan rasa tertekan kan, yang timbul akibat macam banyak kerja sekolah, subjek sejarah, kerja sekolah subjek matematik kan, subjek bahasa Melayu kan, subjek tasawuf, subjek pendidikan Islam kan. Tu tak adik-adik mesti ramai yang tertekan kan, dapat banyak tugasan, lepas tu tak boleh nak keluar ke apa kan, tak boleh keluar main sebab kita tak reti nak pandai urus masa kan. Okey, jadi seterusnya ni Abang Bashir akan ceritakan semuanya. Okey, seterusnya adik-adik dapat meningkatkan prestasi akademik dengan membahagikan masa dengan baik untuk pembelajaran, revisi
dan tugasan. Dengan ini adik-adik dapat mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Kalau dulu macam biasa-biasa kan, sekarang tinggi naik, menjunung. Macam tu. Okey, kat mana dah tadi kita? Okey, justru itu juga adik-adik dapat memberi perhatian yang mencukupi kepada setiap mata pelajaran. Macam kita boleh tumpukan mata pelajaran bahasa Melayu, kita boleh tumpukan pada mata pelajaran matematik kan. Macam tu. Mesti adik-adik, saya tahu mesti kat sini semua jadi orang pandai kan? Ke ada yang tak nak jadi orang pandai kat sini? Mesti semua nak kan? Okey, nice. Okey, jadi bila adik-adik dapat mengurus masa dengan baik, maka adik mempunyai banyak peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti luaran. Saya lupa nak tanya, kat sini mesti ada yang minat main badminton, minat main bola kan? Minat-minat aktiviti luaran kan? Betul-betul. Sebab tu apabila kita pandai mengurus masa dengan baik, maka kita mempunyai banyak peluang untuk melibatkan aktiviti luaran. Macam tu. Ini dapat menyediakan keseimbangan yang seimbang dalam kehidupan adik-adik kan. Macam tak ada stres apa kan, sebab banyak kerja sekolah apa kan. Ni kita boleh bermain bola sebab kita reti untuk menjaga masa. Okey, kesimpulannya, kat sini siapa yang reti bagi kesimpulan? Okey, Abang Bashir bagi peluang lah. Yang mana tahu nak bagi kesimpulan kan, yang power sikit kan. Ada tak? Okeylah, saya Abang Bashir beritahu lah. Okey. Kesimpulannya, pengurusan masa membantu meningkatkan kecekapan, mengurangkan tekanan dan mengembangkan kemahiran masa depan. Oleh itu adalah penting untuk menyedari nilai pentingnya mengurus masa ni dan berusaha. Okey, berusaha untuk apa? Last. Berusaha untuk cuba tengok berusaha untuk apa? Okey, ni Abang Bashir bagi, kalau selalu boleh jawab, Abang Bashir bagi RM10. Betul? Ni kat sana ada yang nak jawab ke? Macam nak jawab je? Tak ada kat sini. Okeylah. Menyedari nilai pentingnya dan berusaha untuk mengamalkan pengurusan masa yang berkesan dalam kehidupan adik-adik. Jadi lagi-lagi kita sebagai seorang pelajar kan, jadi setakat itu je lah yang Abang Bashir boleh kongsikan kelebihan menguruskan masa ni kan. Okey, terima kasih adik-adik. Maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap kata daripada kakak-kakak kan, daripada kakak-kakak abang fasilitator korang kan. Assalamualaikum adik-adik. Okey, jadi yang mana boleh bangun tu, boleh bangunlah untuk balik ke kelas masing-masing ya. Okey, terima kasih, bye-bye. 달려 Ready for action, let's go 처음 물을 찾으러